Sampai juga 14 awal. Ini orang sana ke apa dia? Ceria pagi. Hah? Ceria pagi. Ceria pagi. Betul FM apa? Itulah sudah arah warga untuk ke 8.30 pagi. Masih lagi terus bersama di Ceria Pagi Radio Malaysia Kelantan FM. Masih lagi terus bersama dengan saya Suhaila Ahmad Daud yang akan terus menemani anda hingga jam 10 pagi nanti. Dan seperti mana yang telah pun saya war-warkan untuk anda, seketika di waktu ini kita bersama dengan tetamu di Konti yang akan berkongsi cerita kepada anda, khususnya kepada petani-petani kita. Yang dimaksudkan yang berhormat Datuk Haji Mat Alwi Cik Ahmad, Pengerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Temu Bukada. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya kita. Lupa. Selamat Hari Raya. Okey, dan pastinya kalau kunjungan Datuk ke Konti hari ini kita nak bercerita mengenai pertanian lah khususnya. Ya, Bahawa kira-kira begitulah. Okey, baik. Sampai raya, sampai petani. Betul. Orang kata walaupun disebut dengan raya, kena tanam padi juga. Kan mesti. Gitu semua. Tidak tak makan. Okey, tak mungkin kalau boleh Datuk jelaskan sebagaimana yang kita sedia maklumlah penanaman padi di Kedah ni melibatkan 2 musim setiap tahun. Ya. Okey. Apakah usaha yang mungkin Datuk boleh nyatakan? Di Kedah lah. Di Kedah ni kita dah lama mulakan tanaman padi 2 kali setahun. Ya. Macam sekarang ini adalah musim 1 2017. Yang jadi masalah kepada kita ialah kita bekalkan air dengan cukup sekarang ni. Tapi ada lagi petani yang tak ikut jadual. This is masalah utama. Masalah utama ialah petani tak ikut jadual. Bekalan air telah diberikan mulai daripada 15 hari bulan Mei sehingga 16 Jun untuk musim pertama. Maknanya sepatutnya bekalan air ni dah berhenti. Ya. Tapi oleh kerana baru-baru ini bulan puasa, kita pun faham petani nak buat kerja bulan puasa payah. So kita extend sikit lagi 4-15 hari. Tapi masih ada lagi petani yang belum mulakan tenggala, belum tak menabur pun. Bila dia lewat menabur, maknanya dia akan lewat menuai. Kalau menuai pergi kepada bulan 11, bulan 12 dia dah jadi banjir. So dia mesti ikut jadual itu. Dan untuk tujuan itu maka Kedah telah mengadakan satu inisiatif baru yang kita panggil satu bendang, satu jadual. Misalnya bendang kampung pada Upih, satu jadual. Bendang kampung Kedai Pia, satu jadual. Dia mana satu bendang tu tak boleh nak ada banyak jadual. Mesti ada satu jadual sahaja supaya bekalan air dan juga penanaman dapat berjalan serentak. Jadi musim 1 2017 ni sepatutnya semua dah tanam sekarang. Jadi dah puasa dah habis. Saya mengharapkan sangat supaya petani ikut jadual ini. Dan dulu cuaca kita teruk. Dulu kita misalnya 2013 tu kita kemarau teruk. 2013. Dan awal 2014. Kemudian akhir 2014 banjir besar. So sejak daripada 2015 kita dah buat jadual ini. Dan saya mohon sangat supaya petani patuh dan ikut jadual ini supaya penuaian dapat dilaksanakan pada awal Oktober atau selewat-lewatnya akhir Oktober. Jadi membolehkan musim itu banjir belum sampai, musim hujan belum sampai, penuaian dapat berjalan. Itulah harapan saya. Dan mudah-mudahan petani ikut. Tapi kita ada masalah yang kedua ialah sebenarnya bukan petani yang, bukan tuan tanah yang buat padi tu. Yang buat padi ni adalah pengusaha. Dia kira pajak. Dia kira pajak, dia kira sewa, macam-macam lah. Sebab petani ni, tuan tanah ni dah kadang-kadang tak ada dalam kawasan pun. Mungkin dia ramai tuan tanah. Jadi dia bagi kepada pengusaha. Dan pengusaha ni pula banyak yang buat luas. Ada yang 20 hektar,
ada yang 30 hektar, ada yang 10 hektar. Jadi mungkin dia tak ada kesempatan untuk menjadualkan mesin tenggala mereka. Tak ada. Yang kedua, dia sendiri tak ada mesin gala. Dia bergantung kepada toke gala. Inilah benda yang perlu diselaraskan. Tapi kadar telah berusaha sedaya upaya melalui unit-unit peladang supaya perkara ini boleh diselaraskan. Yang penting satu bendang, satu jadual. Satu bendang, satu jadual. Satu bendang, satu jadual. Itu yang harus diambil kira. Harus diambil. Dan kita pula ada dua belah sungai. Zon 1, zon 2 timur, Kemubu. Lepas tu sebelah Pasir Mas Tumpat. Dia ada rumah pang yang berbeza. Rumah pang Kemubu membekal air untuk sebelah tebing timur. Rumah pang Kasar dan Lemal untuk bekalan air sebelah barat. Beza antara dua ni lebih kurang 2 minggu. Tak banyak beza. Dan setakat ini alhamdulillah bekalan air mencukupi. Kedua-dua tebing sungai bekalan air mencukupi ikut jadual. Kebetulan sekarang pun tidak airnya mencukupi, bekal pam pun tak ada masalah. Low weir di Kasar berfungsi dengan baik. Low weir di Kemubu juga berfungsi dengan baik. Masalah kita ialah kita tak boleh sepanjang masa pam air. Kos untuk pam air ni RM1 juta sebulan. Jadi kalau kita pam habis juta, petani tak guna air tu, air tu turun balik ke parit dan sungai. Kena pam balik. Dan bajet kita pun tahun ini tak banyak. Dulu kita dapat 12 juta. Sekarang kita dipotong hampir 20%, tinggal 9 juta lebih. Artinya 2 bulan tak boleh pam. Dulu kita pam semacam. Jadi bulan 12 tentulah kita tak pam sebab banjir. Mungkin bulan 1 tidak. Jadi kalau kita keep on pumping, duk pam, tapi petani mensia-siakan bekalan air yang masuk dalam bendang sawah, maka kerajaan rugi, rakyat rugi, kadar rugi, petani rugi. Dalam istilah kata lainnya, Datuk, kita kena ikut jadual. Itu penting. Kena ikut jadual. Bila kita kata 15 bulan Jun, 15 bulan Jun lah. 15 tu bukanlah pada hari itu. Kita bagi tempoh sebulan setengah biasanya untuk dia tenggala, menabur benih dan sebagainya. Okey, kita nak diskusikan Datuk Okey. Kita sambung habis lepas ini. Lama dah. Ni.
Itu digandeng suara Malik dan juga Dainur Faizah. Pejamkan mata 8.41 minit pagi. Masih lagi terus bersama di Radio Malaysia Kelantan FM. Masih lagi terus kita berbicara mengenai kalau tadi Datuk dah maklumkan, sekali pam RM1 juta itu harus anda ambil kira. Walaupun anda kata bukan duit kita, duit gajah, jangan. Itu boleh membebankan pelbagai pihak sebenarnya secara tak langsung. Betul tak Datuk? Betul. Okey, baik. Kalau kita sebut pasal cuaca juga sekarang kita di Malaysia, pastinya kemarau, hujan itulah perkara biasa. Okey, cuma perubahan waktu itu bergantung pada bulan. Betul. Penghujung tahun adalah betul kata banjir ataupun hujan. Tapi sebelum saya nak tanya mengenai bantuan yang akan terus disalurkan oleh KADA, sekarang ni saya sebenarnya rumah saya guna air telaga, Datuk. Okay. Ini banyak orang. Jadi bang sikit air telaga tu sebab pam KADA KADA pam air ke mana? Dia gini. Ya. Bila kadar pam air sungai masuk ke dalam tali air, dengan sendirinya paras air di kampung tu dia naik. Ya. Jadi telaga penuh. Dan oleh kerana sudah terlalu lama tali air ni berdekatan dengan perigi, tapisan air dalam tanah tu dia tidak lagi menapis seperti dulu. Maka mungkinlah apa nama ni, air seluk, air lumpur tu dia tidak lagi tertapis dan masuk ke dalam perigi. Sebab itu kalau guna air perigi, eloklah kita guna penapis. Penapis besar di rumah, masuk tangki, lepas tu guna juga penapis untuk minum air. Sebab air kita ni, air Sungai Kelantan ni banyak mineral. Merah tu bukan sahaja lumpur, sebenarnya ferrous, mineral banyak. Yang hakisan daripada hulu sungai tu masuk ke dalam sungai, kita pam dalam tali air. Tali air macam air sungai. Kemudian bila masuk ke dalam perigi, melalui saluran bawah tanah juga benda yang sama. Jadi kalau kita pam air, air perigi naik sebab parah air itu naik. Kalau kita tak pam tali air, parah air balik kepada parah sungai. Jadi sebenarnya KADA bukan saja bagi bekal air untuk petani, bekalan air untuk pokok-pokok sekitar dan juga untuk air perigi di seluruh kawasan KADA. Luas kawasan tu. Itu yang kita tak nampak. Itu kita tak tahu dan tak perasan. Okey, baik. Berbalik kepada masalah cuaca ini juga, mungkin KADA ada inisiatif terbaru untuk terus membantu petani-petani kita, tak kira dalam musim kemarau ataupun musim hujan. Ya, dia untuk membolehkan air dipam ke dalam tali air. Tali air KADA ni ada 3 jenis tau. Tali air utama yang main tali air ni dipanggil tali air prima, ada 195 km. Lepas tu dia pergi kepada tali air kedua, secondary tali air, ada 170 km. Kemudian baru masuk pada tali air ketiga, yang kecil tu, parit air kecil tu 337 km. Jadi jumlahnya banyak, 195 campur 170 campur 330. Baik, air nak dibawa masuk ke dalam tali air ni kena pam. Nak pam, air sungai mesti banyak. Sekarang ini level pam kita mesti air dalam sungai itu melebihi 4.5 meter. 4 meter, pada 4 kali 3, 12 kaki air sungai. Kalau bawah pada tu, pam tak boleh pam naik. Itu yang jadi masalah bekalan air dulu. Bila air sungai sikit, kemudian kita tidak tambak, yang kita panggil low weir, kita tak orang kata takung air, kita tambak, jadi naiklah 4 meter, baru kita boleh pam. Jadi kalau musim kemarau, kalau air turun di bawah paras 4.5 meter, kita akan ada masalah. Itu yang kita buat low weir. Tetapi penyelesaian kekalnya ialah dalam rancangan Malaysia yang baru ni, yang ke-11 ni, kerajaan telah bagi pertukan sebanyak 50 juta kepada KADA untuk buat satu jenis rumah pam baru yang kita panggil screw pump. Pam ni boleh berpusing dan dia tidak memerlukan ketinggian air 4 meter. Dia hanya perlu 2 meter ke 2 meter setengah, ataupun mungkin bawah lagi boleh. Dia screw pump dia panggil. 10 biji screw pump akan dibina dan akan ditender tak lama lagi. Dan dalam masa setahun setengah, insya-Allah projek ini selesai. Maka selesailah masalah sekiranya air berada di bawah paras 4 meter. Manakala 2 meter boleh pam lagi. Dan mengikut kajian yang diberikan kepada KADA, kajian hidrologi dan hidrografi mengatakan paras Sungai Kelantan ni tidak mungkin turun lebih daripada 2 meter. Kalau turun lebih daripada tu, dah ada masalah lagi lah. Sebab
Kedah lah satu-satunya pengairan yang tidak ada rumah, yang tidak ada dam. Macam di Madah dia ada 2 dam. Dam Pedu, dam Muda. Semua perairan-perairan lain di seluruh dunia ada dam. Kelantan ni dam dia ni adalah Sungai Kelantan. Kalau Sungai Kelantan kering, maka keringlah air. Sebab itulah penjagaan alam sekitar untuk Kedah ni penting, daripada hulu tu lagi penting. Bekalan air hujannya mesti mencukupi, keadaan hutannya mesti lestari, sungainya juga mesti molek, barulah bersih. Jadi kalau air sungai bersih, maka bersihlah air masuk dalam padi. Kalau air seluk mari, air seluklah masuk dalam padi. Kalau air yang campur dengan mineral, air campur mineral lah mari. Macam di Pedu tu, air dia bersih. Di Madah juga dia bersih sebab air dia adalah air yang daripada dam. Perlu air, dam release. Sebab itu kok mana-mana pun kalau tanya saya, kita mesti ada sebuah dam. Di hulu sana pun tak apa. Dia boleh menyelesaikan banyak masalah. Masalah bekalan air minuman, masalah tenaga elektrik, dan juga masalah bekalan air untuk pertanian. Tapi itu di luar kuasa Kedah lah. Jadi Kedah sekarang itu aja yang boleh buat. Dan Alhamdulillah kerajaan pusat bersetuju dengan cadangan kita dan kita akan bina Sekerupam ini dalam masa yang terdekat. InsyaAllah boleh selesai lah secara kekalnya. Okey, kalau tadi apa yang Datuk nyatakan adalah untuk bicara mengenai bagaimana untuk kita salurkan air yang terbaik untuk petani-petani kita. Dia satu lagi, selama ni tali air kita ni tali air tanah. Bila tali air tanah, air itu hilang dalam tali air itu sendiri. Mungkin 30%. Kita pam air masuk tali air itu bukan konkrit. Dia meresap balik. Dia masuk dalam tanah, dia hilang tengah jalan. Jadi kalau kita pam mungkin 1000 liter, yang keluar ke petani mungkin dalam 100, 200 liter, 300 itu hilang tengah jalan. So kita juga dapat peruntukan daripada kerajaan untuk tahun lepas dan tahun ini kita ada dapat 9 juta lebih. Kita baiki prasarana ini. Mana-mana tali air yang kedua ni yang nak masuk ke padi ni kita guna konkrit. Tapi bajetnya tak mencukupi, tetapi memadai lah. Dan kita dah baiki dalam 2016-2017 ni kita dah banyak baiki tali-tali air ni daripada tali air tanah kepada tali air konkrit. Jadi dia jimatkan air, pelancar air pun boleh pergi dengan lebih laju dan tidak akan ada pembajaran yang berlaku. Alhamdulillah lah setakat ni okey, berjaya. Baik. Dan seterusnya saya nak tanya juga dengan Datuk, kalau bantuan yang dihulurkan adalah untuk memberikan air yang mencukupi untuk petani-petani, saya rasa Kedah juga akan fikir bagaimana untuk menghasilkan padi yang terbaik. Oh, itu memang dah benihnya kita pilih benih yang baik, subsidi bajarnya, subsidi insentifnya. Sebenarnya petani lah orang yang paling banyak dapat bantuan daripada kerajaan, daripada tenggala kepada benih, kepada harga padi, kepada subsidi padi, kepada input pertanian, kepada prasarana. Cukup banyak sebenarnya. Sebab itu sekarang ni ramai orang nak buat padi. Boleh dikatakan tak ada lagi dah kawasan yang terbengkalai. Semua orang nak buat padi. Sebab ianya boleh memberikan hasil yang agak lumayan kepada petani. Jika buatlah. Masalah kita ialah penjadualan saja. Dia ikut style dia lah. Dia banyak dah orang dia baru boleh biti kau padi tak biar dia lah. So ada biti. Lepas tu bila dah nak habis hujung masa, dia pun berongah mari nak semula. Tu kita tak bolehlah buat macam tu. Sepatutnya bila kita buat padi, sebenarnya kita ada jasa besar kepada negara. Sebab kita memberi bekalan makanan yang mencukupi kepada negara. Bila padi banyak, import jadi kurang. Jadi mereka sebenarnya hero-hero kita, petani-petani ni. Kalau askar jaga keselamatan, mereka ni juga jaga keselamatan, tapi keselamatan makanan negara. Jadi kena tabik ke pokok petani ni pun. Dan saya seperhati juga Datuk, sekarang kalau dulu ramai orang buat padi ni kalangan veteran-veteran. Sekarang ramai muda-muda. Sekarang Alhamdulillah. Saya banyak petani muda sebab dia tahu ada duit. Boleh, dia harga padi saja RM1,200 satu tan. Jadi kalau dia dapat 6 tan, 7 tan,
dia kalilah 1,200. Berapa? Tak masuk tambahan insentif lagi, subsidi lagi. Ya. Cuma tadilah petani ni banyak musuh. Musuhnya berbagai-bagai, halangannya berbagai. Kena sabar, kena bayar zakat lah. Okey, Datuk, kita harap sekali lagi kita sambung lagi semua sini. Itu adalah sebuah lagu lama daripada Tan Sri P. Ramlee dan juga Saloma. Dalam air terbayang wajah 8.54 minit pagi kita di waktu ini. Bercerita mengenai air ini penting untuk semua. 8 gelas satu hari itu penting untuk kita menjaga kesihatan. Orang bercinta tengok dalam air pun nampak wajah. Itu macam-macam kelebihan. Tak lagu ni. Ya. Okey, baiklah Datuk, kita kalau nak bersembang sebenarnya banyak lagi saya fikir Datuk akan terus berkongsi bersama dengan pendengar-pendengar kita. Tapi waktu tidak memberi ruang. Ya. Okey, mungkin ada sedikit kata-kata lagi ataupun penjelasan yang perlu saya Datuk kongsikan kepada pendengar-pendengar kita, yang mana harus anda sedari rupanya peruntukan yang diberikan oleh kerajaan yang banyak untuk terus membantu petani-petani kita. Ya. Apa ni saya nak sebut sikit mengenai padi ni. Ya. Kita masa mula-mula tali air buka dulu. Luas kawasan padi dalam keadaan ni adalah hampir 50,000 hektar. Okey. Lepas 45 tahun, sekarang dah tinggal 28,072 hektar saja. Disebabkan oleh pembangunan dan lain-lain. Pemilikan tanah juga kecil-kecil. Kalau di Kelantan ni tanah setengah hektar, suku hektar, tuan tanah 15 orang, 10 orang. So kawasan petani yang makin lama makin kecil. Tapi hasil kena makin lama makin banyak. Sebab manusia makin bertambah. Sebab itu production kita mesti lebih baik. Sebab itulah kadang buat macam-macam program. NKAA, satukan tanah-tanah supaya boleh mengeluarkan hasil lebih pada 7 tan, 8 tan. Kemudian mini estate, kemudian ladang merdeka. Ini semua usaha kadar untuk mengoptimumkan kawasan padi supaya mengeluarkan hasil yang lebih baik, bekalan makanan negara mencukupi, pendapatan petani bertambah, dan kos kepada kerajaan berkurangan. Tapi kerjasama mesti ada antara unit peladang, tubuh peladang, petani dan juga kadar. Jadi kita akan sentiasa berbuat perkara yang sedemikianlah. InsyaAllah mudah-mudahan semua ini boleh tercapai. InsyaAllah. Okey, baik, dan sebabkan kita masih lagi dalam suasana raya,
Mungkin ada sikit. Nah, saya kebetulan ada kat sini. Saya nak pertama nak ucap selamat hari raya Mak Azai Batin. Kita manusia tak sunyi bersalah dan silap. Dan saya nak jemput semua petani lah dalam kawasan Kok Lanah, Ketereh, Kedah untuk datang ke rumah saya pada 14 hari bulan Syawal. Bukan 14 Julai. 14 Syawal ni lusa, hari Sabtu. Hari Sabtu saya ada buat rumah terbuka untuk semua orang. Rumah terbuka ni tak payah jemput sebenarnya. Dia buka orang mari. Untuk bersama-sama di Kampung Pada Upih, rumah saya. Pada hari Sabtu ini mulai pukul 11 pagi sehingga pukul 5 petang. Marilah kita sama-sama berhari raya bermaafan. Mudah-mudahan ambil sempena Syawal ni dan puasa raya ni kita dapat sama-sama berhari raya sambil bermaaf-maafan dan bertemu mata, bertanya khabar, dijemput dan dipersilakan. Okey, dalam istilah kata lain, 14 Syawal ada orang lupa sekarang. Kalau Ramadan itu ingat lagi. Kalau Syawal mungkin Syawal tak ingat. Tak ingat. Jadi hari Sabtu ni 8 Julai 2017 bersamaan dengan 14 Syawal 1438 Hijrah. Di Pada Upih lah tak? Pada Upih. Selamat hari raya Mak Azai Batin. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama untuk dalam ruangan kita hari ini. InsyaAllah semoga apa yang dikongsikan sedikit sebanyak memberikan penerangan kepada kita, bukan saja petani, tapi kita juga yang terus menjadikan beras itu sebagai makanan utama kita. Ambil gambar dulu. Mana ada? Tak kira apa je kerjaan. Ya, akhir dulu. Saya duduk sana. Apa? Duduk senang. Masa ada timetable kan, kita boleh ikut. Terima kasih kerana sudi mendengarkan Radio Malaysia Kelantan FM. Pemadi cita rasa anda. Ish, bahaya betul lah dibawa motor ni. Tempat maut ke apa ni? Kamu nak jadi DJ? Ya Allah. Sebanyak. Apa Sebanyak aku tak langgar. Oh, bagus. Gaji kecil. Boleh. Janganlah main selit-selit je. Malam tak berbau. Keselamatan kena jaga. Oh, ya. Topik sedap jangan dipakai. Pesan dari ringkas ini dibawa khas oleh Kelantan FM. Oh, duduk dengan mana? Duduk dengan nak. Malah. Enggak dia. Oh, ni dia besar.